Suratul Kahf ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Alhamdulillah hadirin hadirat Suratul Kahfi. Hubungnya surah Al-Kahfi dengan surah Al-Isra sebelum ini. Hubungnya yang apa? Dari sudut tajuk utama dia masih lagi tentang Quran. Al-Kahfi ni tajuk utama dia tentang Quran. Tentang kehebatan Quran, keagungan Quran. Sama seperti surah Isra. Hubungnya dia lagi tengok akhir surah Isra, wa qulil hamd, katakanlah alhamdulillah. Maka bagi surah Al-Kahfi, alhamdulillah sebagai jawab. Alhamdulillahilladzi. Dan surah Kahfi ini masyhur.
Surah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia baca 10 ayat pertama yang kita baca tadi, dia akan selamat daripada fitnah Dajjal. Dari riwayat lain baca 10 ayat terakhir, selamat daripada fitnah Dajjal. Dari riwayat lain, siapa dia baca seluruh surah Kahfi, akan selamat daripada fitnah Dajjal. Jadi bila kita perhati hadis Nabi berkenaan dengan surah Kahfi ni, isyarat 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir surah Kahfi secara keseluruhan. Kalau kita perhati tadabbur kan hadis Nabi tu, kita akan nampak sebenarnya 10 ayat pertama tu apa dia sebenarnya, 10 ayat terakhir tu apa dia. Kalau kita perhati 10 ayat pertama Quran, 10 ayat pertama dia tentang Quran, dia tentang hakikat dunia tempat ujian. 10 ayat terakhir hakikat Quran, mentauhid Allah SWT, sungguhnya Allah. 10 ayat terakhir cerita tentang Allah akhirat, kudrat Allah, tentang ilmu Allah SWT. Itu hakikat Quran. Jadi pergi mari tengok sebenarnya bukan masalah baca surah Kahfi. Surah Kahfi ni cuma surah ni fitnah-fitnah yang ada ni seperti mana fitnah yang mana Dajjal ke Zahir. Okey. Cuma sebenarnya Nabi nak tawajuh pada Quran belaka. Sepatutnya dia hubungan Quran. Sebab tak tujuan pertama ni masuk tentang Ashabul Kahfi satu ayat ya. Yang lain tu tak ada kaitan dengan cerita Ashabul Kahfi. Cerita tentang tajuk utama dia tentang Quran. Dan surah ni Kahfi ni Allah SWT datangkan cerita tentang empat cerita Ashabul Kahfi, cerita dua orang perbualan di antara dua orang lelaki, satu orang mukmin, satu orang kafir, berkenaan dengan kebun, berkenaan dengan kekayaan. Kisah kedua. Kisah ketiga Allah SWT cerita tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dan kisah keempat berkenaan dengan Zulkarnain. 4 kisah utama dalam surah ni yang mewakili sebenarnya fitnah. Fitnah pertama Ashabul Kahfi bukan fitnah dengan kerajaan, dengan penguasa, dengan pemerintah, ujian daripada tekanan yang dihadapi. Mana fitnah Dajjal ni bukan sekadar fitnah kefahaman, tidak. Fitnah itu berkait dengan mari daripada pemerintah yang sudah dikuasai oleh Dajjal. Jadi macam-macam. Tentu kalau kita dari sebalik pemerintah ni ada mufti-mufti, ulama-ulama su yang sokong Dajjal belaka. Jadi ni Quran bagi tahu. Kita kata konspirasi kamu ni hakikat dia. Ya kan? Kita perlu akui dah tak ada ulama su dah. Kita belajar dah Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Pak surah utama cerita tentang kesesatan ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Bani Israel. Yang Allah Taala nak bagi tahu pada kita punca Bani Israel sesat ni. Orang Yahudi sesat, orang Nasara sesat kerana apa? Dasarnya kerana ulama-ulama dia, ulama-ulama yang tahrif, yang ubah. Dan kita sudah belajar dah, ubah ni bukan saja-saja, semua keadaan belakang Allah Taala tak pandai. Dan punca dia lagi kerana masyarakat tu tinggal amar ma'ruf nahi munkar. Dan kesan natijah kita tinggal amar nahi munkar, maka akan lahir ulama-ulama su, kerana kejahilan umat. Jadi fitnah daripada pemerintah keadaan gapo dia tak boleh buat alasan. Tengok Ashabul Kahfi sehingga lari menyelamatkan diri. Dia Allah Taala bagi Kahfi, tempat berlindung dia. Dan Nabi pun masa mula-mula wahyu kan duduk dalam gua juga, cari tempat berlindung. Dan dari syariat kita Nabi sallallahu alaihi wasallam telah batal dah, tak boleh dah. Kita tak boleh buat alasan Nabi pernah duduk dalam gua maka kita pergi cari gua. Tak ada dah, sebab kita sudah ada dah. Allah Taala sudah ganti dah, Nabi telah bagi dah panduan lebih hebat lagi. Untuk kita nak selamatkan diri kita, gua kita mana masjid. I'tikaf 10 akhir Ramadan khususnya. Ni gua kita. Masuk dari gua 10 hari. Kalau boleh masuk macam mazhab Hanafi tu. Kalau boleh gitu tu sempurna. I'tikaf seperti mazhab Hanafi. I'tikaf sungguh, i'tikaf tu tidur pupat semaya. Tak ada tubik daripada pak semaya. Ana pernah i'tikaf dah macam Hanafi. Allah bakar sekarang jiwa raga ni. Tubik situ pun tak boleh. Duduk pak semaya macam. Nak jalan-jalan kat semaya ni. Memang kesal tu lebih besar lagi lah. Dan
Fokus pada ibadat, pada ibadat. Ada ibadat. Darurat boleh keluar nak pergi tandah, nak gabah. Kalau tidak, tak boleh. Itu kalau kita nak sempurna dia surat i'tikaf, nak cari gua lah. Ni gua kita. Tak. Dia tentu dia ada kesan. Tentu dah ada kesan dia. Itu yang kedua berkenaan dengan harta. Berkenaan dengan harta. Orang yang silap faham. Tak. Dia ingat bila dia kaya, tak. Dia ingat Allah Ta'ala sayang dia. Maka dia buat kesimpulan. Tak. Dia tengok orang miskin, Allah Ta'ala tak kenal. Tak. Maka dia akan silap faham. Jadi Allah Ta'ala betul dia surah. Itulah harta. Harta menyebabkan satu orang mai rasa saya lebih baik, saya lebih kesombongan, takabur. Jadi ini yang menghalang kebenaran mari ni. Nak kebenaran mari daripada orang bawah pula. Jadi itu fitnah harta. Fitnah yang ketiga, fitnah ilmu. Ilmu. Fitnah ilmu. Fitnah ilmu ni bahaya juga. Sebab tu Allah Ta'ala mari kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah. Ilmu kita hebat lagu mana pun tak boleh canggah dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh canggah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi Khidir bagi tahu, yang kamu tak faham tu sebenarnya ini daripada perintah Allah. Allah Ta'ala perintah pada dia. Allah Ta'ala perintah. Dan ini taslim. Bukan kata Nabi Khidir ni pandai ilmu takwini, Nabi Musa pandai ilmu tasyrik. Tak ada kan? Para Nabi taslim ya. Taslim. Sebenarnya nak subuh pandai belakang. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, Nabi bisa bagi tahu dalam hadis Bukhari kan? Kerana kesilapan Nabi Musa bila ditanya siapa yang lebih aling lagi. Nabi Musa kata saya. Allah tak kenal lagu ni. Buat dalam surah ni semua Allah nak tunjukkan tak pada Nabi kita, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Tak saya ada unsur ni. Unsur ni tak, jangan kamu kata sesuatu yang mana dengan jazam bahawa ini saya buat. Asalnya tak saya ada unsur ni. Unsur apa dia? Unsur ini sebab saya, sebab perancangan saya, sebab kerja saya. Tak saya ada unsur. Ini unsur takabur, unsur bahaya. Kebenaran mari tak nak ikut. Nak hilangkan. Jadi nak orang mukmin unsur dia, sibuk dia ke apa, celup pada ke apa? Taslim. Taslim daripada Allah. Semua ni daripada Allah. Semua nisbah pada Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Hatta ashabul kahfi tadi. Dan yang ketiga tentang Zulqarnain, hatta Zulqarnain pun Allah Ta'ala ada ke unsur begini juga. Zulqarnain. Dan ini empat fitnah ni. Empat fitnah yang Allah SWT cerita dalam surah Kahfi sebagai panduan pada kita. Kita tengok. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mulakan dengan Alhamdulillah. Surah Isra, Subhanallah, Alhamdulillah. Ini kalimah-kalimah yang Allah Ta'ala paling suka. Kalimah paling suka. Sebab tu Nabi SAW bagi tahu zikir yang mana mari daripada Quran ke tak? Bi ayyihinna bada'ta atau tabda khair. Tak, kita nak mula lagu mana pun boleh belakang. Nak mula daripada mana? Boleh belakang. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nak mulakan dengan la ilaha illallah, kau nak mulakan dengan alhamdulillah, kau nak mulakan tak, mana saja. Nabi bagi tahu tu. Tak, bila kait dengan zikir yang ada dalam Quran ni, khair belakang. Khair belakang. Dan alhamdulillah ni maksud dia kita sudah bagi tahu dah, bukan maksud kita nafi, bukan maksud umum, tidak. Segala puji bagi Allah tu kita. Cuma kita nak hakikat dia, segala puji itu masuk kepada dia. Kita nisbahkan segala sesuatu milik Allah, itu puji Allah SWT. Dan kita berintiqad, keyakinan bahawa segala sesuatu milik Allah, maksudnya kita milik Allah, harta kita milik Allah, wang kita milik Allah, semua ni milik Allah belakang. Milik Allah belakang. Ini puji yang sebenar. Barulah dia akan masuk macam-macam doa kunut kita akhirat. Kepada fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu wa la yu'izzu man 'alaik. Barak Rabbana wa ta'ala walakal hamdu ala ma qadai, walakal hamdu ala qadai. Bagi kamu ya Allah segala sesuatu berkenaan dengan apa yang kamu qada, baik dan buruk tu tak milik Allah belakang. Allah Ta'ala belakang kan, tak milik Allah belakang. Alhamdulillah.
Kita bersaksi bahawa segala sesuatu milik Allah. Allah ni lah, Allah yang memiliki segala sesuatu ni. Allazi anzala ala, yang menurunkan kepada hamba dia. Yang menurunkan kepada hamba. Pada hamba dia siapa? Nabi SAW. Pada hamba dia. Sebuah kitab, iaitu Quran, yang mana Allah Ta'ala bagi walam yaj'al lahu iwaja, yang Allah Ta'ala tidak jadikan pada Quran ni iwaja. Iwaja ni apa dia? Inhiraf daripada jalan mustaqim. Itu terjemah paling tepat dia. Inhiraf daripada mustaqim. Atau inhiraf anil haq. Con belok daripada kebenaran. Inhiraf. Ini Allah telah jamin kita Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Quran wajah mari banyak kali dalam Quran. Dia Allah Taala gambar. Dari dua, hissi dan juga maknawi. Sini maknawi. Hissi pun iwaj juga. Asa iwaj. Asa yang misteri. Allah Taala begitu berkenaan dengan hari akhirat kan. La wala iwajan wala amta, berkenaan dengan bila manusia dibangkit di akhirat nanti, bumi ni akan terhampar. Dia juga akan jadikan la iwajan wala amta. La iwajan wala amta. Kalau dari sudut bumi yang terhampar ni tidak ada iwaj, tidak ada amta ni, apa dia? Iwaj ni apa dia? Tidak ada lekak. Tu iwaj, tidak ada lekak. Amta ni tidak ada bukit. Jadi Allah Taala bagi tahu akhirat ni pada mahsyar ni ketika manusia dikumpul kan, bumi ni dia datar. Jadi tidak ada iwaj, tidak ada lekak dan tidak ada bukit. Tak ada. Dia datar semata-mata. Cuma iwaj dalam Quran Allah Taala guna. Jadi sini Allah Taala bagi tahu ni Quran hissi. Quran ni tak ada. Sebab tu sebenarnya dia saktah sini, tak boleh berhenti. Tak, sebenarnya kena sambung. Tak. Sebab dia iwaj qayyiman. Dikaitkan qayyiman. La iwaja qayyiman, yang tidak ada, mana Allah SWT jamin, Allah Taala bagi tahu kepada kita sebuah Quran yang begitu hebat ni. Tidak ada apa dia ke segala sesuatu kita kata ada tak molek dia kan. Quran tak ada. Quran satu tak ada. Sempurna. Tidak ada iwaj, dia qayyiman. Qayyim. Ha ni pun payah nak terjemah juga kan. Paling tinggi terjemah mustaqim. Tak boleh terjemah mustaqim juga sebab mustaqim banyak. Allah Taala lagi sini guna siratal mustaqim. Quran ni bukan mustaqim. Quran ni qayyim. Qayyim ni apa dia asalnya? Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Dia mari daripada qayyim ni, daripada qiyam. Tak. Banyak qiyam dia panggil qawwam. Tak. Banyak. Orang lelaki ni sifat dia banyak bangun, banyak bergerak. Mana bertanggungjawab terhadap nafkah, terhadap nafkah orang lelaki tu, qayyim. Orang lelaki ni sifat dia qawam apa? Sebab dia banyak bergerak. Dia yang tadbir, dia yang atur keluarga dia. Tu dia panggil qayyim. Kalau pemerintah qayyim juga sifat dia yang atur belakang. Qayyim sebenarnya satu wazifah, satu tugas yang dimainkan oleh apa? Tak, dia panggil qayyim. Satu orang tu bila dia buat satu dengan sempurna, tak, tanggungjawab dia panggil dia tu qayyim. Dia yang mengatur, dia yang urus. Gapo-gapo. Sebab kita nak faham dari sudut bahasa qayyim tu gapo dia. Qayyim ni dia yang menyebabkan program ke amal gapo jadi sempurna tu sebab dia. Jadi Allah Taala sifatkan Quran ni qayyim. Pakai Quran qayyim. Quran ni tidak Allah Taala bagi tahu segala puji bagi Allah yang memiliki segala sesuatu ni. Dia menurunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah kitab. Allah Taala telah jadi. Allah Taala tidak jadi kan. Pada Quran ni ada kerosakan dia. Ada yang tidak betul sedikit pun, bahkan qayyim. Ikut saja kita akan jadi betul. Itu sifat Quran. Bahawa dia tak betul tu ikut Quran juga tu tak apa. Dia tak betul tu bukan dia ikut Quran, dia ambil Quran supaya ikut dia. Tu jadi masalah. Dia guna Quran. Kalau dia benar-benar dia ikhlas hati dia, memang dia ikut Quran, pasti Allah Taala ni jaminan daripada Allah. Hadis Nabi lagi, Quran lagi, mai. Tak. Siapa dia tak Quran depan, memang dia ikut jadi betul. Dia sifat Quran dah. Ni jaminan supaya kita jelas. Supaya kita jelas perkara ni. Dan ni dituju pada Nabi. Baik Nabi seorang ni masih lagi di Mekah. Surah ni masih lagi di Mekah.
Surah ni di antara surah yang lewat juga turun di Mekah dekat akhir. Sebenarnya kalau ikut tertib turun ni kan yang kita baca, surah Isra turun dulu, surah Maryam turun sebelum surah Isra, lepas tu Maryam, lepas Maryam Taha, lepas Taha baru Isra, lepas Isra baru Kahfi. Dia turut tadi lah, turut tadi. Tapi Allah Taala tak Isra, Kahfi ni daripada Lauh Mahfuz, daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala nak bagi tahu supaya kita puas hati, sebab 10 ayat pertama dia berkait belakang. 10 ayat pertama Nabi letak, Nabi kata siapa dia baca 10 ayat pertama dia selamat daripada fitnah dajjal. Tentu dia ada sesuatu. Dia tentu bukan 10 ayat pertama ni kita ngapa tu kat, kita dah ulai-ulai agak. Alhamdulillah kau baca dah dia kedai kopi tahu ke satu. Dah 10 ayat pertama dia sedap. Dia ada 10 ayat pertama. Dia tak tahu apa dia 10 ayat pertama. Dia bukan tentu dah begitu. Sebab tu Quran dia suka tadabbur ni. Bila kita tahu Quran Allah Taala mulakan dengan puji, dengan bagi tahu Allah yang memiliki segala sesuatu. Dalam banyak-banyak dia miliki itu, dia bagi tahu dia telah turun kan banyak. Allah Taala mula ya alhamdulillah. Zat yang memiliki segala sesuatu. Dalam segala sesuatu yang dia miliki itu, dia bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah kitab. Yang mana dia bagi tahu dalam kitab ni tidak ada pada kitab dia iwaj. Tidak ada inhiraf anil haq, tidak ada sikit abu. Tidak disentuh oleh apa-apa batil Quran. Hak semata-mata. Seperti mana ayat atas kan, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Dengan penuh kebenaran kami turun, dan untuk tegakkan kebenaran Quran ini diturunkan. Ini sifat Quran. Lepas tu qayyiman, kalau kamu ikut dia akan betulkan. Dia akan betulkan pemikiran kita, akidah kita, muamalat kita, akhlak kita, semua dia akan betulkan belakang. Ini sifat Quran. Lepas tu liyunzira ba'san syadidan. Dia tujuan Quran diturunkan. Ni ajib. Khijal lalu. Lepas tu Quran ni dia betulkan khijal. Liyunzira ba'san syadidan, untuk bagi peringatan. Bagi peringatan kepada ba'san syadidan, azab yang sangat berat. Azab yang sangat berat. Min ladun, daripada Allah secara langsung. Min ladun ni perbezaan dalam bahasa Arab inda dengan ladun. Inda ni dia ada dia ada masafah. Tapi ladun ni dia direct. Dia direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu panggil ilmu laduni. Ilmu laduni direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada wasitah. Ni Allah azab kita ni untuk bagi peringatan kepada dia, azaban syadidan, azab yang ba'san syadidan, azab yang teruk Allah Taala bagi tahu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga wa yubashshirul mu'minin, untuk bagi berita kepada orang mukmin. Orang mukmin yang melakukan amal soleh, bahawa bagi mereka ajran hasanah. Bagi mereka ajran hasanah. Ganjaran yang sangat baik, Lepas tu makithina fihi abada, standard Quran semua. Bila bagi tahu syurga, ajran hasanah ke syurga Allah. Berapa lama? Makithin fihi abada, selama-lamanya akan kamu akan dapat miliki. Dan juga sekali lagi wa yunziral ladzina qadiyah inzar, dua kali. Mula-mula sekali sebut qayyiman ke apa? Liyunzir, untuk bangun buat peringatan. Mana kena gerak, kena bagi peringatan pada orang tentang azab Allah, bahaya kena bagi pada isteri kita, pada anak kita. Sebab tu kena buat amal, sebab tu kena taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab bahaya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi wa yunziral ladzina, dia juga bagi peringatan kepada orang yang mana kata syirik. Qadiyah kedua tentang syirik. Wa yunziral ladzi, bagi peringatan pada orang yang mana qalu, yang dakwa ittakhadallahu walada, Allah Taala ada ambil di kalangan makhluk ni sebagai anak akak. Walada ni anak akak. Bukan kata tuduh Allah ni ada anak, ada anak Allah beranak. Tu tak ada manusia fikir begitu. Dakwa bahawa dia ni ada akak ni, orang ni rapat dengan Allah, ni rapat dengan Allah, sehingga kita boleh minta dengan dia untuk dia minta dengan Allah. Ni tak ada, jangan. Sebab tu Nabi kerak belakang, Nabi kerak belakang, Nabi ajar umat ni tak minta dengan Allah belakang. Minta dengan Allah belakang. Dia nak minta dengan Allah tu jangan ada syakat. Dan jangan melalui perantaraan. Minta dengan Allah, besar kecil minta dengan Allah. Dia ajar daripada gitu. Sehingga Nabi kata putus limpah minta dengan Allah juga. Terbaik. Dan apa Nabi ajar gitu? Sebab jahiliah punya konsep Allah ni memang dia percaya Allah ni minta besar-besar ya. Dia faham gitu. Mak layak dengan Allah ni.
kecil-kecil ni tak pandai dengan Allah. Dia kira macam dengan sultan. Tak. Orang kecil ni tak pandai minta dengan orang gini. Tak. Dengan sultan ni besar-besar. Dia ingat Allah tu macam sultan. Tak macam raja. Itu kefahaman. Sebab tu Nabi SAW doa pada Allah SWT. Walaupun putus lipat minta dengan Allah. Putus lipat minta dengan Allah. Ada benda-benda remeh gitu pun Nabi sengaja tarbiyah para sahabat nak hilang supaya setiap orang ni dia mengerut dengan Allah belakang. Setiap umat ni tak bina hubungan dengan Allah SWT. Sebab ni pintu syirik mari. Dia masyarakat ni, masyarakat jiwa yang mana jauh daripada agama kan, jauh daripada amal gini. Sebab dia suka doa dia tak mustajab, cari tu email, nampak orang lebar sikit kan, tu doanya. Jiwa dia lagu tu dah. Jiwa dia lagu tu. Kita ni minta orang doa pada kita ni tak, minta orang doa tak ada masalah, ni sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Tapi sebenarnya waktu suasana dia tu untuk bina hubungan, untuk bertambah kasih sayang kita sama-sama kita ni. Minta doa pada, tolong doa pada saya dah. Itu untuk kita bina hubungan dia, bukan kita mengharapkan doa dia. Kita mengharap juga kita nak katakan lagu mana? Kita tak say dia tu wakil kita faham, dia ni wakil Tuhan. Kita ni cuma dia bersih. Dia tak ada lagu tu. Ada. Minta orang doa pada kita ni sebenarnya sunnah Nabi sahaja supaya untuk bina kasih sayang. Dan memang kita harap doa dia daripada Allah, lebih Allah Taala terima daripada doa kita. Tak, itu semua nak hilangkan bahawa kita lebih baik daripada dia, dan amalan kita lebih baik daripada dia. Dia memang sifat orang mukmin, dia memang lagu tu. Dan Nabi telah ajar. Nabi selama lagi umrah kan, la tansani fi du'a, jangan kamu lupa doa pada aku. Nabi suruh sahabat doa. Dan Nabi suruh kita selawat. Wa yunzirul ladina, bagi peringatan kepada orang yang dakwa bahawa ittakhadallahu walada ma lahum bihi min, mana qadiyah ayat pertama, ayat kedua, ayat keempat ni masih lagi kepada dia tentang Quran, tentang inzar, tentang azab Allah, berita gembira taat pada Allah dapat syurga. Kemudian sekali lagi tentang syirik, bahaya syirik. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim, yang mana mereka dakwa tu bahawa Allah SWT ada anak tu tidak berdasarkan ilmu, mereka tidak ada ilmu tentang dia tu. Begitu juga terlebar-terlebar mereka tu dakwaan semata-mata. Dan kaburat kalimatan, Allah tak bagi tahu sangat besar kalimah yang mereka ucap tu yang menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Kaburat kalimatan, kalimah yang mereka ucap tu sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kalimah tu keluar daripada mulut-mulut mereka, bagi mereka tak ada agama. Yaquluna illa, tidaklah mereka ucap tu melainkan dusta semata-mata. Dusta semata-mata. Khilaf dengan wakil. Dusta ni khilaf dengan wakil. Tak ada. Malaikat pun tak tahu. Tak. Malaikat tak pernah. Tiba-tiba dia dituduh. Malaikat ni makhluk hamba Allah yang taat pada Allah, tiba-tiba dituduh sebagai anak angkat Allah. Tak. Kemudian ayat surah fala'allaka bakhun. Kemudian Allah Taala gambar keadaan Nabi. Ni ajib. Sebab tu kata 10 ayat pertama ni kalau difahami memang selamat sungguh daripada fitnah dajjal. Dia akan menggerak dah 10 ayat pertama ni, menggerak dah umat. Dia bukan 10 ayat pertama duk wiri, lepas tu kat kehidupan duk ikut dajjal. Tak. Lepas tu dia akan heret. Tak. Fala'allaka bakhun nafsaka ala atharihim. Allah nak bagi tahu pada kita tengok keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi kamu wahai Muhammad nak binasakan diri kamu. Nabi terlampau tertekan. Allah agama bakhun nafsaka ni memang keadaan yang mana begitu sedih. Begitu sedih. Ala atharihim illam yu'minu, kerana terkesan dengan penolakan mereka, dengan sikap mereka, iaitu illam yu'minu, kerana mereka tidak mahu beriman. Bihadal hadis, dengan sebab Quran ni Nabi rasa apa? Asafah, sangat sedih, nak marah. Ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Taala bagi tahu pada Nabi daripada kita ni. Ini sunnah Allah dah ni. Sebab apa? Inna ja'alna, kami jadikan di atas muka bumi ni, inna ja'alna ma'al, kami jadikan apa yang ada di atas muka bumi ni penuh dengan perhiasan, zinatan laha. Tujuan dia linabluwahum, untuk kami lihat siapakah di antara mereka ayyuhum ahsanu amala, yang paling baik amal dia, yang paling baik amal dia. Paling baik kan ikhlas dia betul seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhirat pula, wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Allah sesungguhnya la ja'iluna ma, pasti kami akan jadikan apa yang ada di atas muka bumi ni sa'idan. Data Allah Taala bagi tahu. Tak ada tumbuhan sa'idan ni, tak ada. Juruza. Tak ada ke satu.
Sebab tempat agama ni tempat hisab, tempat manusia dikumpulkan di pada mahsyar. Jadi ayat ni Allah Taala bagi kepada Nabi SAW, boleh jadi kamu nak binasa kerana mereka tidak mahu beriman. Jangan begitu wahai Muhammad, kita takdir dia ni. Sebab apa, dunia ni tempat ujian. Bila tempat ujian ni ada pilihan. Bila ada pilihan, manusia ada beriman, ada tak beriman. Nabi kena terima gitu. Tak, manusia Nabi sendiri. Wa inna, kemudian bumi ni Allah Taala bagi, kami akan tukar, kami akan datang, kami akan kumpul mula sebagai balasan. Sebagai balasan. Baru kembali semula. Am hasibta anna ashabal kahfi. Selepas cerita, adakah kamu sangka wahai yang baca Quran ni, tak, bahawa ashabal kahfi, cerita ashabul kahfi dan cerita tentang Raqim, tak, anak batu bersurak lah kita kata, tulis nama-nama yang ditulis, tak. Kanu min ayatina ajam. Adakah kisah ashabul kahfi dan Raqim ni, cerita mereka ni ayat kami yang sangat pelik, kamu rasa? Tengok bahasa Allah Ta'ala guna. Am hasibta, adakah kamu sangka bahawa kisah ashabul kahfi dan kisah Raqim tu, kisah mereka ni satu kisah yang pelik? Bahawa tak pelik ke? Tak pelik. Ni jadi payah nak faham ni. Sedangkan cerita ni pelik, 309 tahun tak makan tak minum. Tak pelik. Tak. Kita tak faham sebab kita tak perhati daripada awal. Jadi Allah Taala bagi tahu awal tu tentang Quran yang diturunkan kepada Nabi, lam yaj'allahu tu'iwaja qayyiman li. Hak ni paling pelik sekali. Hak ni paling hebat sekali. Masuk Quran diturunkan apa? Untuk bagi peringatan tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni azab Allah Subhanahu Wa Taala, syurga tawaran daripada Allah Subhanahu, tapi manusia berpaling. Hak paling pelik lagi, Allah yang jadikan belaka manusia tuduh bahawa ada kalangan makhluk sebagai anak akak yang bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan ilmu mereka, bukan berdasarkan daripada ilmu, tidak bersandar pada ilmu langsung. Itu semua daripada kejahilan belaka. Dan mereka ucap satu ucap nisbah kepada Allah SWT ada anak akak ni. Sangat besar kemurkaan Allah SWT apa yang keluar daripada mulut mereka itu. Dan mereka ucap itu semua tu dusta belaka. Kemudian Allah Taala bagi tahu keadaan lagu ni, orang lagu ni kamu nak sedih wahai Muhammad, dan mereka tidak mahu beriman dengan Quran lagu ni. Sedangkan kami tadi kan, dunia ni tempat ujian untuk kami lihat siapa yang paling elok amal dia. Lepas ni kami akan bangkitkan semua manusia. Jadi hadirin hadirat, hak ni ayat awal ni lebih pelik lagi, lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Barulah Allah Taala tanya, selepas kamu dengar belaka, tahu dah tentang Quran yang tidak ada padanya apa dia? Kerosakan ataupun batin pada dia. Dia sifat dia qayyim, kemudian berkenaan dengan manusia-manusia dah, berkenaan dengan syurga, tawaran Allah SWT, berkenaan dengan akal, ancaman daripada Allah SWT, dengan sifat-sifat lagu ni. Adakah merasa lepas ni cerita ashabul kahfi pelik? Tak pelik eh? Ni maksudnya Allah Taala nak bagi tahu untuk bina kita. Mana awal-awal lagi surah Al-Quran ni tawajuh pada Quran. Dia tak tawajuh gapo dia sebenar masuk Quran diturunkan. Untuk bagi peringatan tentang azab Allah SWT dan juga tawaran Allah SWT syurga dia. Dan kau pelik lagi manusia, mana semua selain daripada Allah SWT. Dakwah pandai-pandai reka-reka, tak ada Nabi aja, tak ada Rasul turun, tak ada kitab diturunkan bagi tahu tentang malaikat-malaikat ni anak tiba-tiba nisbah kan. Dan malaikat-malaikat ni anak Allah. Hak ni paling pelik lagi, lebih pelik lagi. Barulah am hasibta annasa, adakah kamu nyangka selepas kamu dengar semua tu, tak kamu sangka kita ashabul kahfi, kita Raqim di antara ayat kami pelik? Memang pelik juga, tapi hak tadi lebih pelik lagi. Kita duk cerita tentang Audi, tentang Mercedes, cerita, lepas tu lepas dengar cerita tu, dia merasa pelik dengan Proton Saga ni. Tak pelik lah, sebab apa? Tadi beradah Allah Ta'ala bagi. Jadi ni Allah SWT tawajuh pada kita tentang. Sebab tu kita kata Nabi sebut 10 ayat pertama tu, bukan saya saja 10 ayat pertama tu, memang nak tawajuh pada umat ni, pada Quran dah. Yang sebenarnya selamat daripada fitnah Dajjal bila umat ni benar-benar tawajuh pada Quran. Nah tu Quran nak bina umat ni, nak bina umat ni. Barulah masuk kisah ni, idh awal fityatu ilal kahfi. Tapi memang semua perkara Allah SWT semua pelik belakang, ajib kejadian dia, kebesaran, semua nampak kebesaran. Tapi ni cara Allah SWT nak alih perhatian kita, tentang lebih besar lagi. Quran ni besar lagi, dan lebih-lebih lagi hijau daripada Quran itu sendiri. Tujuan Quran diturunkan. Iz awal fityah itu masuk kisah ashabul kahfi. Ingatlah ketika mana al-fityah ni jamak fatah.
Ketika mana beberapa orang anak muda ni 3 ke atas. Berapa orang wallah alam. Tak. Cuma 3 ke atas. Ketika mana beberapa orang anak muda cari tempat perlindungnya dalam gua. Tak, jadi bila mereka jumpa gua ni, Allah Ta'ala ringkas. Ni sinopsis dulu, ni cara Quran. Sinopsis dulu. Lepas ni baru cerita. Allah bagi tahu. Dan mereka bila jumpa gua, doa pada Allah SWT. Ni jiwa Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana. Tidak tukar dengan kepandaian. Ni gua ni molek ni. Gua ni kita akan selamat ada. Tak jumpa sesuai dengan kewarasan tengok gitu. Tawajjuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ni jiwa yang sama. Jiwa ni Allah SWT nak. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Wahai Tuhan kami, kurnialah kepada kami daripada khazanah kamu rahmat. Wahyi lana min amrina rasyada. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala ada kan untuk kami untuk selesaikan masalah kami ni, jalan petunjuk, jalan yang terbaik, jalan rasyada, jalan yang mana dapat selesaikan masalah ni, dapat selesaikan masalah diburu oleh kerajaan, masalah diburu oleh kerajaan. Bayang dengan kerajaan dengan tentera belakang ni buru, semua SB, polis, tentera, askar, semua nak buru anak muda ni yang tidak ada pengalaman kan. Tapi tengok bila Allah Taala putuskan untuk selamat kan, tak ada siapa boleh bagi mudarat. Lalu Allah Taala cerita, fadarabna ala adhan, lalu kami tidurkan mereka. Fadarabna ala adhan ni kami tutup mata pendengaran mereka sehingga tak dengar. Dalam gua tu sini nak ada bertahun-tahun. Semua ba'asna, kemudian kami bangkit semula lepas tu untuk kami zahirkan ayul hizbaini ahsa, pihak mana yang lebih betul berkenaan dengan lama mana mereka berada dalam gua tu, untuk tanda kebesaran Allah. Nahnu naqussu alaik, kami cerita pada kamu wahai Muhammad, berita mereka dengan penuh kebenaran. Cerita mereka lah, baru masuk cerita ni. Innahum, mereka tu siapa dia? Fityatun, anak muda, amanu bi rabbihim, anak muda yang tak terkesan dengan keadaan. Allah Taala bagi anak muda. Kalau ikut Nabi pun ramai anak muda. Orang tua ni kena banyak istighfar, bahaya orang tua. Tak. Ya, sebab dia halal ke apa dah? Oleh pengalaman dia. Tak. Bila mari wahyu begini tak, pengalaman kita ni bahaya. Tak. Dia kena tak tepi belakang. Amin. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Bila mari fitnah agama, kena letak agama depan dulu. Allah Taala bagi tahu mereka ni anak muda yang benar-benar beriman dengan Allah. Kerana tindakan mereka tu nak jaga agama tu, wazirnahum huda, kami tambah pada mereka petunjuk. Ni jaminan daripada Allah. Tak, semua keadaan masyarakat semua ikut kerajaan belaka, tekanan kerajaan. Dia warabatna ala qulubihim, kami kukuhkan hati mereka. Ni rabat ni Allah Taala sempurnakan kepada iman. Iman yang disempurnakan. Ni bantuan daripada Allah SWT, bukan daripada pihak hamba, tapi usaha daripada hamba. Dalam keadaan lagu tu buat keputusan untuk jadi hamba Allah juga, taat pada Allah. Maksudnya Allah Taala kukuhkan hati mereka. Ni bila mai ujian, tak ada kita lagu-lagu mana tak tinggal perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kalau darurat dah ni dah. Darurat pasyirah ni. Warabatna ala kum, bila warabat Allah Taala kukuhkan hati mereka ni, idqam, ketika mana mereka berdiri dah bagi tahu pada kerajaan, faqalu rabbuna rabbus sama, Tuhan kami, Tuhan yang mencipta langit-langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ila, kami tidak akan meninggalkan untuk seru selain daripada dia. Kami sekali-kali lan nad'u min dun, kami tidak akan seru selain daripada dia sebagai ilah. Laqad qulna idzan syatata, kalau kami seru juga, kalau kami ikut juga, idzan syatata, nasal kami akan salahan, kami telah buat satu perkara yang mana jauh daripada kebenaran. Jadi ni mauqif ni yang Allah Taala kukuh hati dia ni. Nak tak tergesa. Allah Taala nak ni hamba ni. Hamba yang mana rasa hamba Allah sungguh. Dia bukan hamba orang lain, bukan hamba pemerintah, bukan hamba. Bila mari lagu ni bila bertembung dengan kehendak Allah, dengan kehendak siapa-siapa pun, pemerintah ke? Tak tuan kita tu Allah. Ni bagi nyawa lah ni. Ni nyawa dah ni. Tak keluarga, adik-beradik, saing-saing, belakang ni. Tapi Allah Taala kenal, mauqif ni Allah Taala kenal. Tak, mauqif ni Allah Taala kenal. Sebab tu belajar. Tak. Belajar jujur dengan Allah, jangan peduli bila mai keadaan tengok orang tak nak tinggal perintah Allah, tak kita. Tak. Haula'i qaumun ittakhadhu, ni kaum-kaum kami ni ittakhadhu min duni ahli, mereka jadikan selain daripada Allah sebagai Tuhan, sebagai ikutan, sehingga bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
laula ya'tuna alaihim bisultanin, kalaulah mereka dapat datang kepada kami dengan bukti yang nyata. Faman azlamu man iftara 'ala Allah, tidak ada yang zalim lebih daripada mereka sesuatu nisbah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh i'tazaltumuhum, ingatlah ketika mana, sebab tu fitnah dajjal ni berat. Tak, kerajaan yang miliki, dia yang miliki kerajaan. Tak, pas mufti-mufti dia belakang. Tak, mufti-mufti suk akan keluar kata. Dia ikut dajjal ni, Allah Taala buat tak ada makanan, tak ada minuman. Tak, Nabi bagi tahu dah. Itu fitnah dajjal. Yang kata fitnah dajjal paling besar sekali bukan semata-mata melibatkan tak apa dia, dia sudut bercanggah dengan kitab dan sunnah. Tak, dia lebih daripada tu lagi. Dia berkait dengan makanan dan minuman. Jadi hak tu lagi campur dengan ni, manusia rebah. Tak, manusia rebah. Tapi itu Allah Taala takdir umat ni akan kena, umat ni akan kena. Dan ni sumber kekuatan. Allah Taala kita suruh contoh ni, walau bagaimanapun tak tinggal perintah. Ma'iyar dia perintah Allah. Nabi kata syurga dajjal neraka, neraka dajjal syurga. Neraka sungguh. Bukan kata simbolik dah. Mana hakikat seperti mana neraka, susah payah dia dengan kebuduran, dengan gapo, semata-mata nak taat perintah Allah, nak ikut sunnah Nabi tu. Maka kita kena sedia lagu tu, baru selamat. Kalau tidak, dunia sementara ni habis kita. Wa idh i'tazaltumun, ingatlah ketika mana mereka mengasingkan diri, lari. Wa ma ya'buduna illa Allah, dan mereka tidak sembah melainkan Allah. Fa'u ilal kahfi, itu mereka lari sembunyi dalam gua, sembunyi dalam gua. Tempat yang mana mereka rasa paling selamat. Sekadar kudrat dia. Nak lagi sarang mana sangat. Nak lagi anak muda bukan ada pengalaman dengan tentera, dengan kerajaan, satu kerajaan buru. Tak, Allah Taala tunjuk pada kita sekadar daripada pihak hamba. Tak, daripada pihak hamba. Yang syuru rabbakum min rahmatih. Tak, fa'u ila kahfi, ini kata ketua dia lah. Fa'u ila kahfi, sembunyilah kamu dalam gua. Nascaya Allah SWT akan bagi pada kamu daripada Tuhan kamu rahmat dia. Wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa, Allah Taala akan sedia, Allah Taala akan adakan untuk kamu, untuk selesaikan masalah kamu ni, mirfaqa, tempat-tempat yang mana bagi manfaat pada kamu, tempat-tempat yang bagi manfaat pada, dapat melindungi kamu, dapat selamatkan keadaan kamu. Kemudian Allah Taala cerita bagaimana bentuk bantuan Allah SWT. Jadi bila mereka masuk dalam gua, rehat, tidur. Wa tara syamsa idza, ni Allah Taala bagi tahu berkenaan dengan bagaimana penjagaan Allah SWT kepada mereka ketika mana mereka tidur dalam gua. Kamu lihat matahari ittala'a, ketika mana terbit matahari, terbit daripada timur. Mana timur? Bila terbit saja, tazawaru an kahfihim, matahari itu tak akan condong, tak, daripada akan menjauhi daripada gua mereka, zatal yamin, tak, belah kanan. Zatal yamin, belah kanan. Wa idza gharabat, dan bila terbenam, terbit daripada timur, terbenam ke barat, taqriduhum, menjauh daripada mereka ke arah kiri, ke arah kiri. Wa hum fi fajwah, dan mereka berada di tengah, mereka berada di tengah. Jadi ni Allah Taala bagi tahu, bila matahari terbit, cahaya matahari itu tak kena pada mereka. Tak kena pada mereka cahaya matahari. Tak kena dia. Mana kalau tak kena kan, mana gua yang Ashabul Kahfi masuk ni, pintu dia ni sama ada tak, kalau matahari terbit daripada timur, bukan pintu ke arah timur lah. Kalau pintu ke arah timur, akan masuk kena direct dia. Tak kena. Jadi pintu sama ada shimal ataupun junub. Tak, shimal ataupun junub. Junub utara, shimal selatan. Tak, sama ada pintu dia selatan ataupun utara. Itu ya, pintu gua Ashabul Kahfi dia mesti lagu tu. Sebab kalau pintu ke arah timur, bila matahari daripada timur tu macam masuk nak boleh apa kurang belah kan. Tak, panas akan berubah. Tak. Tapi di tengah-tengah tu ada lubang, ruang dalam gua. Jadi matahari bila terbit kan, dia condong. Sama ada cahaya matahari, tak, ataupun matahari condong, wallahu a'lam. Allah Taala ayat lagu ni. Istala, bila terbit matahari, tazawaru an kahfihim. Cuma dalam bahasa Arab, bila tazawur kan, dia bukan sifat matahari condong tu. Tu sifat mata. Mata kita tengok. Allah nak bagi watara, sebab tu guna watara. Kamu lihat, Allah bagi tahu watara syah, kamu lihat matahari bila dia keluar daripada, bila dia terbit, tak, Allah tazawaru anta, kamu akan lihat condong.
Mana orang lihat condong. Matahari condong, wallah alam. Allah Ta'ala tak sebut matahari condong. Allah Ta'ala sebut kita lihat tu condong. Lihat kita condong. Nah. Begitu taqriduhum. Jadi pintu dia sama ada syitma ataupun junub, selatan ataupun utara. Cuma Allah Taala bagi tahu bila keadaan bila matahari keluar ni, mana Ashabul Kahfi yang duduk dalam gua tidur tu, matahari tak kena direct. Dia tak kena direct ni dia ada fungsi dia tentu dah. Dari tempoh 309 tahun ni. 309 tahun kena direct kan. Lagi jadi lagu mana? Kena direct. Masa nak walaupun kata-kata separuh hari, tak boleh kan. Betul Allah SWT ubah. Allah SWT bagi tahu dia tak kena. Zalika min ayat. Betul Allah kata demikian itu tanda kebesaran Allah SWT. Tanda kebesaran Allah SWT. Dari sudut mana tanda kebesaran Allah? Mereka masuk gua lagu tu, tempat tinggal lagu tu, sehingga keadaan pun sesuai belaka. Hak ni doa mereka, wahyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, sediakanlah untuk kami tempat yang mana untuk selesaikan masalah kami dan untuk bagi manfaat pada kami. Jadi sebenarnya Allah SWT yang atur. Mereka tak tahu ni berlaku ni, Allah tak cerita pada kita ni, mereka tak tahu proses bentuk penjaga Allah. Demikian itu tanda kebesaran Allah. May yahdillah fahuwal muhtadi. Siapa dia Allah Taala bagi petunjuk, maka dialah yang dapat petunjuk. Mereka, kalau ayat ini dituju pada mereka dulu, mereka dapat petunjuk untuk ke gua tu. Yang sesuatu. Wa may yudlilillah, siapa yang sesatkan maka tak ada siapa boleh bagi pada dia pelindung dan juga petunjuk. Wa tahsabuhum aiqadan, dia keadaan mereka pula Allah Taala buat. Kamu sangka mereka ni tak bangun, nampak Allah Taala buat. Kalau kita dapat lihat, Allah nampak gambar kepada kita ni, nampak macam tak tidur. Tak, macam tak tidur. Jaga wahum rukuk, sedangkan mereka tidur tak khabar. Rukuk ni tidur paling teruk sekali. Tak tidur tak khabar ke satu. Tak. Setiap orang ni bila dia letih sangat kan, dia ni memang akulah lari dah. Kita tahu apa lama dia lari dah. Berhenti kat tidur kat. Dan Allah Taala kekal ke tidur dekat lagu tu beratus tahun. Wahum rukuk. Ni tidur peringkat akhir ni, tak khabar ke satu. Tak. Ni orang tahu sungai tak apa ni. Tak khabar juga. Tidur. Dia ada tidur lagu tu. Kita tak ajing lah. Tapi ada orang-orang lagu tu. Ada orang buat jenis buat kerja berat kan lagu ni. Tak. Salah seorang penulis kitab Dr. Aman Maulana Zakaria. Dia boleh baca kitab 3 hari. Tak tidur. 3 hari baca kitab. Dia orang-orang kan. Dia baca kitab. Hari, 2 hari, 3 hari. Tak. Tapi dia tidur. Dia tidur kan. Dia cerita sini. Orang cabut seluar tak apa. Buat tak apa. Dia tidur. Tapi dia orang lagu tu lah. Orang lagu tu. Dia tidur musim panas masa dia cerita buat pergi haji. Zaman dia pergi haji tu daripada Madinah ke Mekah tu masih naik unta lagi. Dia ada zaman tu. Jadi pergi musim panas apa ya? Musim panas. Naik unta, berhenti rehat. Musim panas ya. Dia rehat juga, pakai turun unta juga ada. Pakai tidur lalu. Tengah musim panas boleh tidur. Tak. Orang lain tengok belakang, nak budak ni boleh tidur. Dia boleh tidur. Sebab apa? Dia baca straight kitab ya. Dia baca direct sehari, 2 hari, 3 hari. Dia buat kaji kan. Bila dia tidur dia biasa Maulana Zakaria dia tidur lepas subuh. Lepas mai subuh dia tidur. Sebab dia tahu dah kalau dia tidur pukul 4 tak bangun subuh. Tak segera tak bangun dah dia. Sebab tu dia akan tahan sampai subuh. Lepas subuh baru dia tidur. Dia tidur. Dia tidur lagu ni. Wahum rukun. Wa nuqallibuhum, tengok Allah Taala bagi tahu. Kami bolak-balikkan mereka datal yamin wa datal shimal. Sekejap belah kanan, sekejap belah kiri. Supaya tak punah tubuh manusia. Tak kena makan ke tanah. Tak. Tengok orang stroke ke tak boleh bangun ke tak? Masalah lalu belakang dia. Tak. Tapi Allah SWT apa dia? Jadi kayak Ashabul Kahfi, masih lagi tabiat qawanin dijaga lagi. Tak. Masih lagi. Padahal boleh ya, tak berubah pun. Padahal boleh belakang kan? Tapi Allah dah cerita pada kita bentuk penjagaan dia. Wa nuqallibum, kami balikkan mereka, gerakkan mereka ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Tapi wa kalbuhum basitun dira'ah bil masjid. Dan apa dia? Anjing mereka ni basitun dira'ah. Tak duduk menghala tangan dia. Tak. Depan pintu gua. Depan pintu gua. Anjing pula tak ada. Tak gerak, tak gerak. Anjing dia. Dan anjing dia mati ke tak? Tak mati, hidup juga. Bapa tak mati. Sebab masa bangun tu kan ada kan. Kalau anjing tinggal korok ni, mana anjing kita korok? Tak 309 tahun.
Mana tak ada berubah, kan kuku tak berubah, semua tak berubah. Tak ada perubahan langsung. Mereka rasa seperti mana semalam. Rasa seperti mana semalam. Tak ada perubahan langsung. Tapi Allah Ta'ala tak cerita, anjing tak ada ubah. Berapa tak ada ubah? Anjing tak perlu. Anjing tak perlu. Kaji zaman kita ni. Tak, kaji tentang anjing ni. Anjing ni, dia duduk lama mana pun dia tak punah. Kulit dia tak punah. Dia tak seperti kulit manusia. Boleh cek, boleh tengok. Tak, anjing dia tak punah kulit dia. Dia tak perlu, dia boleh duduk lama-lama. Dia duduk lama sangat mana pun dia tak punah. Ini semua ajib lah kalau kita kalau kajian tu betul gitu tu, memang ajib. Allah SWT kekal. Lawit talaq ta'alaihim, dia tak ada suruh masuk dia sebenarnya. Tak ada boleh masuk. Allah nak bagi tahu lawit talaq. Kalau kamu nak masuk, tengok mereka, lawallaita minhum firaran. Nasi kamu akan lari daripada mereka firaran. Bapa wala mulita minhum ru'ba, kerana telah masuk dalam hati kamu ni takut. Allah nak campur. Tak boleh masuk, tak ada orang boleh masuk. Tengok gua pun takut dah. Tengok ni makhluk Allah sahaja juga. Makhluk Allah SWT. Allah campurkan roh, kegerunan, sehingga orang tak berani tengok. Dari sebab tu 390 tahun betul penjagaan sempurna daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak tahu. Wa kadzalika ba'asnahum litasaalu. Demikianlah kami telah bangkitkan mereka semula untuk mereka saling bertanya sama mereka. Qala qail, berkata salah seorang mereka, kam labistum, berapa lama duduk sini? Maka tengok mereka jawab, labisna yaum aw ba'da yaum, sehari kali tidur ataupun separuh hari. Tengok, tak ada perubahan. Tak ada kuku tak berubah, rambut tak berubah, ubai tak ada berubah. Serupa mereka tidur malam selepas 309 tahun. Ni kudrat Allah. Sebab tu ni kisah ini yakin kita dengan akhirat ni. Syurga. Nak nikmat-nikmat yang Nabi bagi tahu kepada kita. Maka bila dia balas lagi 309 tahun tak makan ni, Allah Taala kembali semula sifat asal. Nak qala rabbukum a'lam. Tuhan kamu lebih tahu lagi berkenaan dengan berapa lama duduk sini ni. Fa ba'asu, sekarang ni lapar. Nak fa ba'athu ahadakum, lantik salah seorang nak biwarihikum dengan duit perak ni, hadhihi ilal Madinah, tubik kapun, cari makanan. Falyanzur ayyuha, dah hendaklah dia perhati, tengok. Hendaklah orang cari nak tubik cari makanan tu, hendaklah dia perhati azka ta'aman, makanan paling baik. Makanan halal, azka ni halalan dan baik. Boleh. Qadiyah, jaga, masih juga Allah Taala tunjuk. Falyatikum birizqin min, dah daftarkanlah. Dah dengan duit ni rezeki daripada tempat tu. Ajib ni ashabul kahfi ni tak sepakat belakang. Ni tu wali belakang ni. Sebab tu orang sebagai kedai kan ada tepek gapo dah. Nama ashabul kahfi ni suruh laku kedai ni, nama tu wali. Tengok banyak orang jadi lagu tu. Allah tak nak sebut nama dia. Tak puas hati dengan Allah. Tak. Dia jadi nak jadi sebut orang lain lagi. Tak, mau orang lain lagi. Tak ada kereta, tak ada lori. Tak. Sebab tu lebah aja tak nama ni bahaya. Jadi pun padahal tak tahu pun nama siapa dia tu. Mana ada tahu, nak Nabi tak ada royak ni nama gapo dia. Dan kita yang pasti kita tahu gapo dia. Ashabul Kahfi selama 309 tahun tak tahu pun keadaan dia. Keadaan dia tak tahu. Bagaimana nak tahu keadaan orang ni? Tak wali, nak tahu lagu mana? Dia tak tahu apa yang telah berubah dah. 309 tahun dia tak tahu kan? Dia masih lagi takut ni. Dia ingat bagus malam. Dia ingat masih lagi ada lagi dah. Sebab tu dia suka beringat. Tapi lapar kena tubik juga. Tubik dah nanti salah seorang cari makanan. Dia makanan. Mana tak tahu. Mana ni dalil ni. Ni tok wali paling tinggi sekali ni. Dia sepakat dah ni dalam Quran ni cerita dia ni. Jadi kalau tok wali ashabul kahfi tak tahu lu apa dakwah tok wali kita tak tahu dia tok wali. Tak tahu lagi. Betul kau tok wali di sisi Allah. Orang ni pula tahu boleh huruf belakang ni, boleh sesat ke apa. Tak ada. Quran batas lalu. Nak minta doa dengan dia lagu mana? Kalau orang minta dengan doa selama 300 tahun nak minta dengan dia pun tak tahu keadaan dia. Bagaimana nak sesuai? Bapa tak minta dengan Allah. Allah bagi tahu dalam Quran semua ilmu dia belakang. Bapa tak minta dengan Allah haji. Nah, Allah tak tahu belakang daun tak gugur melainkan dengan izin Allah. Baik. Tapi manusia boleh dengan kewarasan dia tak minta dengan Allah. Padahal Allah paling kaya. Baik kan orang ni kaya, orang dia belakang dia kata minta dengan kawan, kamu dah ada sumak dengan kawan. Kita pergi minta dengan orang sumak juga ni. Tak minta dengan dia juga. Dia pun ada masalah juga. Ni ajib. Lepas tu tengok waliyatah. Sini ayat kita bagi tahu kan tentang sifat latif tu. Waliyatalattah. Tengok dia sugi. Ni ketua dia bagi tahu pergi cari makanan. Waliyatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Tengok waliyatalattah wala bukan lemah lembut ni, bukan berlemah lembut dah ni. Waliyatalattah ni. Gapo dia?
Maksud wala yus'iran nabikum ahada. Berhati-hati bila tubik itu. Dia bersikaplah wal yatalattaf. Lagu mana? Wala yus'iran nabikum ahada. Jangan siapa bagi perasaan kamu. Tapi wal yatalattaf ni kamu kena perasaan belakang orang. Tu wal yatalattaf ni kita tahu setiap orang. Kita tahu askar mari kena tahu askar. Askar situ hok ni orang kerajaan, hok ni orang kerajaan, hok ni sebab ni takut lagi pada kerajaan kan. Di waliyatalatah ni hendaklah kamu pasti kan, tidak ada orang kerajaan, tidak ada orang nak ikat kita ni, tu waliyatalatah. Waliyatalatah ni kita tahu keadaan tu, tapi orang kawasan tu tak tahu keadaan kita. Sebab tu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Ni Allah Taala ni al-latif apa dia? La tudrikul absar. Nah begitu. Tak ada mata boleh tahu keadaan dia. Tapi wa huwa yudrikul, Allah Taala tahu semua mata. Kalau kita lihat, Allah Taala bukan tahu keadaan kita. Mata kita lihat apa Allah Taala tahu. Bagaimana hati? Tu Allah. Tak. Sport SB sini tak. Kalau SB ada sini tak. Kita tak tahu dia. Tapi dia tahu belakang ni fire dia, dari dia belakang ni. Cikgu tahu belakang. Tu latif. Tu latif. Innahu latiful khabir. Tengok, latif khabir. Ni tengok wal yatalattaf. Bila kamu balik, bukan kata wal yatalattaf lemah lembut. Pergi kat tanya tu kedah Assalamualaikum dak. Lemah lembut. Tak terning gisalai belakang orang, tak ada bahasa-bahasa dak. Bigak dah tu. Mana pelik orang nampak ni. Nak mari mana ni? Tak boleh. Dia bukan lagu tu. Wali talattah ni dia kena perhati semua keadaan orang, jangan orang perasan dia. Dia kena gerak tahu biar orang tak perasan dia. Wala yushiran nabikum ahada. Sebab apa? Innahum, tengok ni, innahum in yadharu alaikum. Sesungguhnya mereka kalau dia ikat kamu semula, yarjumukum, mereka akan rejam kamu, bunuh kamu. Aw yu'idukum fi millati, ataupun mereka akan paksa kamu supaya kembali pada milah mereka. Walan tuflihu idzan abada, dia kamu tidak akan selamat bila-bila dah. Takut ni. Dak kadang lagi, sebab tu dia kena cukup berhati-hati keluar tu. Sebab tu nak pergi tu je ni, bukan hot ball lah. Tak. Bukan kata belah lembut, bukan. Tak ada lemah lembut. Bukan sifat lemah lembut. Sebab tu Allah Taala bagi tahu doa Nabi Yusuf kan? Kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf buat kesimpulan kan, tak cerita. Tengok ni, ya abati, wahai ayahku. Ini huk mimpi aku lihat ni. Tak, Allah SWT telah marikan kepada kamu semua daripada badui. Kemudian Allah selepas setel telah menyebabkan kita jadi beradik-beradik. Tak, semua cerita inna rabbi latifun lima yasha. Tengok. Inna rabbi, sesuatu aku latif. Latif apa dia ni? Tahu belakang mereka buat pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf buat dari telaga. Nabi Yusuf dijual jadi bagi seorang hamba. Duk rumah yang beli dia tu jadi hamba orang tu di penjara. Inna rabbi latif. Allah tahu belakang. Tahu belakang keadaan. Tahu keadaan Nabi Yaqub, tahu keadaan adik-beradik dia, tahu semua ni. Inna rabbi latif. Kemudian wa kadzalika atharna alaihim liya'lamu, masuk kisah lain pula, kisah yang berlaku pada zaman ni takdir Allah, ni perancangan, ni pun ilmu Allah juga ni. Allah kata demikianlah atharna alaihim, kami jumpa ke mereka pada orang zaman tu. Dak pergi beli tu pergi gak dulu. Masa nak beli tu tak apa lagi, nak bayar. Dak bayar duit zaman 300 tahun lepas bayar duit ni. Mari mana dia? Kata mari sini nak bijak lagi mana? Tak boleh bijak dah. Duit ni zaman 300 lepas lagi. Bijak. Jadi zahir. Li'lamu anna wa'dallahi haqq. Untuk Allah SWT zahirkan bahawa janji Allah itu benar. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Kiamat itu benar, tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan padanya. Jadi Allah SWT zahirkan Nabi Ashabul Kahfi pada selepas 309 tahun pada zaman ni, sebab sesuai dengan keadaan zaman tu ada masalah dia. Masalah kalau ikut zahir ayat ni kan, tak, masalahnya apa dia? Perbincangan mereka tentang kiamat. Nak hidup lepas mati ni lagu mana? Hidup semula lagu mana? Tak. Ada waham tu, jala kau lagu mana kau? Lagu mana kudrat Allah bila mati hidup semula? Tak. Jadi ketika mana keadaan suasana lagu tu bila Allah Taala zahirkan Nabi Ashabul Kahfi ni. Jadi bila cerita tentang dia ni kami 309 tahun lepas agak, tak, ketika itu barulah mereka yakin. Tak, untuk hilangkan waham. Idh yatanaza'una bainahum, ketika mana mereka duduk apa dia? Berdebat di antara mereka berkenaan urusan mereka. Ini ringkasnya. Jadi lepas cerita belakang tu, Ashabul Kahfi masuk semula dalam gua, bahasa semula tak tubik kan? Tak tubik lah.
Jadi lagu mana keadaan tu? Tak tahu nak buat lagu mana. Jadi mereka berbicara sama-sama mereka pula. Berbicara sama mereka pula. Jadi mereka buat cadangan, faqalu bunu alaihim bunyana. Tak. Kita bina satu binaan di tempat mereka tu. Dekat dengan gua mereka tu. Tetapi keadaan mereka rabbuhum a'lam bihim. Tuhan lebih tahu keadaan mereka. Bapa tak masuk ya? Tak. Mungkin tak berani. Tak kekal di keadaan tak berani nak masuk lagi. Tak. Sebab keadaan umum begini Allah Taala bagi tahu. Keadaan Ashabul Kahfi. Qala alladziina ghalabu ala amrihim, berkata orang yang mana kiadah ni, ketua mereka, pemimpin mereka yang mana yang menguasai urusan mereka itu, takhidanna alaihim masjidah, kami akan jadikan tempat mereka tu dekat dengan rumah mereka tu masjid, tempat ibadat sebagai tanda, Jadi ni dalil yang diguna ni, golongan-golongan dak kubur ni, tengok ni semua kita belakang. Apa dia jadikan dalil? Nabi, Quran itu pada Nabi kan. Alhamdulillahi anzala ala abdihil kitab. Nabi lah yang lebih faham Quran ni. Pas Nabi kata apa dia? Nabi masa nak wafat kan. Beberapa hari Nabi nak wafat. Nabi kata apa? La'anallahu al-yahuda wan nasara. Dan Nabi kata la'anna Allah kepada Yahudi dan Nasara, yang mana mereka jadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ulang gitu. Tentu dah bukan jadi dalil ayat ni untuk boleh bina masjid. Sebab tengok Quran yang diturunkan kepada surah Kahfi yang diturunkan kepada orang dia. Nabi kata apa? La'anna Allah pada Yahudi dan Nasara. Sebab mereka jadikan kubur nabi mereka ni sebagai masjid. Dan kubur nabi tak boleh jadi sebagai masjid, tak boleh bina masjid atas tu. Pak kubur orang lain boleh? Tak boleh. Apatah lagi lepas tu pula zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali hatta apa dia? Abu Hayyaj kata Sayyidina dalam Muslim. Abu Hayyaj. Seorang tabi'in. Tak. Abu Hayyaj Sayyidina Ali panggil dia. Sayyidina Ali bagi kita, kamu pergi cek tempat kubur tempat kamu tu. Tak. Buat apa? Cek apa dia? Tak. Seperti mana aku atas kamu ni, seperti mana Nabi atas aku dulu. Atas kamu tempat perkuburan, Nabi kata jangan ada di tanah perkuburan tak binaan-binaan yang tinggi-tinggi. Tak, kubur yang mana dibina dengan binaan yang tinggi. Tak ada tempat tinggi, tak boleh. Kena perata belakang. Ini panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Dia ambil sahabat buat lagu tu. Lepas tu kita boleh tengok bakit lagu tu. Tak, asal dia punya lagu tu. Dah hikmah dia sangat banyak lah. Sebab orang mati tak perlu membangun yang besar. Orang mati dah. Dia tanah pula tanah wakaf. Ya kubur ni tak perlu besar pun sebenarnya. Kita yang perlu susah kan. Kubur belum satu. Baik boleh ganti. Habis waktu agak. Kubur-kubur tulis dia agak. Tanya orang lain pula. Dia boleh sampai 50 tahun kan dia boleh tengok. Tanya ahli bumi tempat kita. Tulis ni hancur bila, berapa lama. Boleh kata orang lain pula tanya situ. Lebih lama. Tak. Boleh guna bila. Kalau tidak jadi susah. Manusia kau pertama kubur. Tanah kau mahal. Kita duduk susah. Tak apa majlis kita ni. Gewak ke apa? Beledai pula dah. Siapa dia suruh? Tak. Kita nak kau tak ada beledai, dia pergi buat beledai pula. Ada pasal-pasal. Dia mau buat beledai, dia nak nega nah. Tak, benda tak perlu. Tak perlu. Dia menyusah belaka. Lepas dia ngepek diri. Nak tanya jenazah apa ayo sakok jalan tak. Menyusah. Kita bila tak ikut panduan gitu. Tak ikut panduan. Tapi alhamdulillah mai telah ada dah garis panduan dah. Tak ada dah. Kalau ikut garis, dia ada kubur contoh, ada beberapa tempat kubur contoh kan, tak ada belinda, tak ada gapo, dia buat dah. Kerajaan Kelantan ni buat dah. Tapi orang kita ni tak dengar kan. Dia jadi payah jadi nak dengar. Orang lain kan khilaf dengan sunnah Nabi dah. Jadi cepat kan. Tapi perintah kan, kalau daripada kerajaan khilaf dengan sunnah Nabi jadi cepat juga. Perintah kerajaan yang sama tapi khilaf dengan sunnah Nabi dah. Kalau bertepatan dengan sunnah Nabi dah payah dia ikut. Kerajaan yang sama. Kalau perintah tu bersesuai dengan sunnah, dengan Quran, payah dia ikut juga. Tapi kerajaan yang sama, kalau khilaf dengan sunnah jadi cepat. Betul kan? Sebab tu kita kata ada setan. Ada setan. Sebab tu bukan masalah, bukan tu dengan kuasa tak jadi juga kan. Sebab tu naik setan ni kena pergi rumah-rumah, kena royak, kena pergi kocok setiap rumah. Mau jadi. Ni Allah Taala. Jadi tak ada ayat ni bukan dalil kepada dia boleh bina kubur. Tak ada, sebab kita kena Quran ni kena tanya surah ni turun pada siapa. Tengok mula-mula alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Tu dia ayat. La'na Allah SWT. Tak. La'na Allah kepada Yahudi dan Nasara sebab jadi ke kubur nabi mereka ni sebagai masjid, sebagai tempat ibadat mai. Tak boleh. Tak. Dia masjid kubur ni ringkas kubur ni.
Biar berapa je nasi boleh guna. Tak perlu bazir ni kan. Kumpul duit. Dak orang kita, orang ramai jadi mangsa sama. Dak kumpul duit nak beli kubur bawah 2 juta tanah kubur. 2 juta beli. Nama 2 juta tanah kubur. Kubur ada dah tukar. Dak tanah kubur. Jadi mahal gitu. Perbelanjaan yang tidak patut. Masjid kubur. Dak kat 1 juta kubur. Bina kubur minta duit ramai. Hak kubur. Apa kena ada kubur? Tak perlu ada kubur. Tak. Nabi kata ada masjid petak Nabi kata masjid gini, Nabi kata ada masjid buat gini, petak ah. Ya, tak ada agama. Petak masjid. Semudah tu lah sebenarnya, tapi kita menyusahkan. Kita enggak. Saya quluna salasatun. Jadi Allah Taala bagi tahu mereka kata, tak, ni duk balas tentang perkara yang tidak patut. Tak, saya qul mereka kata salasatun rabi'uhum kalbuhum. Mereka kata 3 kan. Sebab jamak kan tak. Yang keempat keledai anjing mereka. Ada kata 5 kan. Yang kena anjing mereka. Allah Taala kata rajman bil ghaib. Itu tu dak tekat semata-mata. Tekat semata-mata. Wa yaquluna sab'atun wa thamin. Ada orang kata 7, 8 sekali dengan anjing mereka. Qul katakanlah rabbi a'lamu bi'iddatin. Tuhanku lebih tahu berkenaan bilangan mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang tahu tentang mereka melainkan sedikit. Tidak ada yang tahu mereka sedikit. Siapa dia sedikit itu? Siapa sedikit itu? Tak. Ada orang tahu, ada orang tahu sedikit. Oh sedikit tu tahu tu. Hok zaman mereka yang diutus. Itu semudah tu sebenarnya. Siapa dia sedikit? Kita dia siapa dia sedikit apa dia? Ulama mana tahu mesti ada ulama sedikit tahu. Duk cari ulama-ulama. Bahmula bijak pula. Tak ada. Semua mudah. Hok tahu siapa dia? Hok tahu. Hok tahu bilangan mereka ni. Hok hidup zaman tu, hok jumpa dengan Ashabul Kahfi tu. Dia tanya demo apa orang demo. Oh iya, kita apa orang kita 309 tahun dulu. Tahu. Pemimpin masa tu semua tahu belaka zaman tu. Tak. Semudah tu. Tahu demo. Bahawa kemudian ni makin jauh tak tahu. Tak tahu. Rajman bil ghaib belaka. Dia tentu dah Allah yang lebih tahu. Fala tumari fihim illa mira'an dhan. Oleh kerana itu, bab-bab begini Allah Taala nasihat pada Nabi tak sedap bala. Tak. Wala tastafti fihim minhum ahada. Ini Allah Taala tuju pada Nabi SAW yang hidup tanya kepada ahlul kitab. Tak. Tetap kau yang mana tak jelas lagu ni. Tak ada makna pun tahu kau lagu ni bila Allah Taala tidak jelaskan. Tak mana gua Ashabul Kahfi ni? Macam-macam dakwah hatta apa di Syria pun ada dakwah juga. Ada orang Syria kata Syria. Turki kata Turki. Macam-macam. Jordan kata Jordan. Macam-macam. Semua dakwah. Semua Allah Taala tak ayat. Tak ada Nabi tak ada ayat, tak ada. Tak perlu. Tahu agama dia, tak ada agama. Semua. Kalau cerita tukar nak cari tukar. Cerita baju usuh nak cari baju usuh. Cerita gua nak cari gua. Ni, hak ni tak sih ni. Hak dalam Quran ni. Surah diturunkan untuk agama dia ni. Jadi dia ingat boleh tidur dari tu boleh tinggal tu panjang umur jadi panjang umur. Dia ingat gua tu jadi panjang umur. Tak ada kaitan dengan gua ni. Allah SWT cerita ni Ashabul Kahfi boleh bantu yang sebab warabatna ala idqamu tu. Sifat mereka tu ketika dalam keadaan genting lagu tu dah nak pertahankan agama Allah SWT, sanggup korbankan nyawa. Ucap depan pemerintah yang telah buat keputusan siapa dia canggah dengan kerajaan ni kena takat, kena bunuh kan. Sanggup dia ucap apa tu orang paling mahal tu Allah Taala kenal tu. Lepas tu orang ni nak jadi anak muda lagu ni, dia ada main kat pula anak muda kita. Ada cari macam-macam buat cerita pula, kena tak lebah pusing pula, cerita macam-macam pula ni. Tak. Anjing tu anjing gapo bakar gapo pula. Mula boleh. Teh pula. Rakaat dia. Tak. Nasib baik mazhab Syafi'i. Tak boleh. Allah Taala bagi tahu setiap kawan-kawan ni tak sedap kecek. Tak banyak kerja lagi. Ini Allah Taala rakyatkan ayat-ayat begini kan tak? Benda-benda yang mana tak perlu kita bagi perhatian. Wala tak begitu juga ni Allah Taala tegur wala takulanna li syai'in inni fa'il dzalika wada. Jangan kamu dakwa untuk buat sesuatu bahawa aku akan buat begitu begini. Allah Taala beritahu. Tak. Ayat ni bukan semata-mata ayat kena ayat insya-Allah dak. Kena insya-Allah. Bila kecek aku nak begini insya-Allah. Tak. Dia tak siada sebenarnya tak siada kecek lagu tu. Tak siada kecek je ni. Dak dakwah saya ini ni jadi ni kerana kerja kita ni. Ni jadi kerana tak sebi ada unsur tu. Dia sama kan dengan Nabi Musa tu. Saya lebih tahu. Tak sebi ada perkara-perkara lagu tu. Tak sebi ada unsur yang mana
cakap bahawa mengatakan bahawa perubahan yang berlaku ni kerana saya. Kerana saya ni sebenarnya. Kerana saya. Sebab apa? Illa an yasha. Sebab semua yang berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua berlaku ni dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah Subhanahu wa taala. Dan wazkur rabbaka idza nasita. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala ni ayat ni riwayat ni gharib kan. Sepatut cerita dia ada. Cerita wala tastahzinun ada tu wala bithu fi kahfihim. Sepatut situ sambung. Sepatut wala bithu fi kahfihim salasami'at sinin wal kulillahu ana. Ni tak termasuk ni. Tapi oleh kerana Allah SWT nak bagi tambih, nak bagi peringatan. Sebab semangat kan surah ni daripada surah Isra kemudian surah ni untuk bina generasi, untuk bina umat ni. Takut semangat lebih. Maka kita akan jadi keluar perkataan kita tu lari daripada ruh syariat, wala taqulanna li syai'in inni fa'il dzal illa an yasha Allah. Cakap apa semua disandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disandar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kamu lupa, wadhkur rabbaka idza nasita. Ingatlah pada Allah. Wa qul asa, dia katakanlah asa an yahdini rabbi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan bagi petunjuk pada aku li aqraba min hadha rasyada. Ya, untuk supaya hampir kepada petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana supaya sentiasa sifat inabah disuburkan. Dan wala bisu kembali semula tata ashabul kahfi. Mereka berada dalam gua selama 300 tahun. Wazdadu tis'ah, tambah 9. Ini cara Allah SWT. 309 tahun. 309 tahun. Qulillahu a'lamu bima labisu. Itu dah tahun ni, apa dia? Tahun Qamari lah. Tahun apa dia? Hijri, tahun Qamari. Tak. Bukan Januari, Februari tidak. Tak. Qulillahu a'lamu bima labisu. Katakanlah Allah lebih tahu tak berapa lama mereka duduk. Lahu ghaibus samawati wal ardh. Milik dia belaka perkara gaib sama ada langit dan di bumi. Absir bihi wa asmi. Allah lah yang lebih jelas dan lebih maha mendengar. Ma lahum min dun. Tidak ada bagi mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung. Wala yusyrik fi hukmihi ahada. Dia tidak ada yang berkongsi dengan Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan hukum dia, keputusan dia. Tak ada. Allah saja yang buat keputusan. Yang buat keputusan. Oleh kerana itu wahai Muhammad watlu alaihim, teruslah baca pada umat kamu ni apa yang diwahyu pada kamu daripada kitab Tuhan kamu. La mubaddila li kalimatih wa lan tajida min dunihi multahada. Tidak akan berubah dak perintah Allah Subhanahu wa taala. Gapo dia ni tidak akan berubah ni. Tak ada siapa boleh kongsi. Tak ada siapa pelindung dan tidak ada yang berkongsi dengan Allah SWT sudut buat keputusan ni. Allah yang tadbir. Allah yang atur belakang. Allah yang bagi pelindungnya. Hak ni tidak ada perubahan. Walan tajida min dunihi multahada. Dan kamu tidak akan dapati selain daripada Allah tempat berlindung. Oleh kerana itu wahai Muhammad wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum. Ini perintah Allah kepada Nabi. Sabarlah diri kamu bersama dengan orang yang mana mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa berdoa pada Allah. Doa pada Allah ni harap pada Allah. Nak jadi hamba Allah. Pada waktu pagi dan petang. Yang mana mereka tu nak yuriduna wajah, nak redha Allah Subhanahu wa taala. Dan wala ta'du aynaka anhum. Jangan kamu tumpukan perhatian kepada orang yang mana ingin cinta pada kehidupan dunia. Ni. Sebelum ni dari surah Al-Hijri kita jumpa Allah SWT bagi tahu pada Nabi jangan tengok dak pada harta orang kafir, dak kemewahan yang Allah Taala bagi pada dia. Allah Taala tak bagi Nabi telitah. Nabi tu dah telitah untuk agama belaka. Nabi kan bayangkan Nabi nak buat perubahan ni. Dak kalau ada harta kat sini sikit kan boleh tolong dia ni, bagi zakat ke dia tu, dak tolong ni susu. Enggak. Nabi dikelilingi oleh para sahabat yang susah-susah belaka, yang miskin-miskin belaka. Lagilah jiwa pemimpin ni. Tapi tengok Allah Taala tarbiyah Nabi. Jangan ada benda lagu ni. Ni nubuah. Kita kena faham dari surah Baqarah kita baca ke tak? Bila nak jihad dia kena ada dana. Memanglah kena ada dana. Tapi jangan fikir dakwah ni akan bergerak, akan berjaya bila ada harta. Ni satu Islam. Tengok Nabi tak? Tengok Nabi Musa, tengok semua para anbiya, tengok Nabi Nuh kita baca ke tak? Kau dia pandai lagu mana? Tak ada ke satu ke? Allah Taala tak pernah kali berbagi pada para anbiya dalam dakwah, dalam hijrah ni bahkan semua asbab-asbab wasilah ni ada pada musuh belaka. Harta, kuasa, ada pada musuh belaka. Pada Nabi tak ada. Sebab apa? Sebab nak gerak dengan perintah Allah supaya faham dakwah ni gerak dengan perintah Allah. Dengan perintah. Buat setakat mampu.
Tak mampu. Tapi pastikan perintah Allah SWT. Bila kamu buat, Allah Ta'ala akan ada keadaan-keadaan. Ni. Sebab nak suruh ikut, kalau kita buat dengan kita bijak, dengan kita gini, lama-lama kita buat dengan perasaan jazbah gini, bahaya. Dengan mizaj, dengan jiwa kita buat ni kerana kepandaian kita dari sudut atur, dari sudut ekonomi, dari sudut gini-gini. Tengok, jadi rosak kan. Bahkan kita boleh tengok dah orang yang mana kata dengan ekonomi Islam ni, baru Islam maju nak maju, dia paling menindah orang. Dah. Buka kilang nak majukan ekonomi Islam, dah. Minta lama-lama tengok kerja dia. Gaji basic berapa gaji kata 1,500. Dia ngajak orang lain 900. Kalau boleh nak 700. Orang dah berjual mulut nak bayar tu, kita buka bisnes ni untuk maju kan ekonomi orang Islam. Pas dia pas butir rumah beli, pas butir kereta tukar. Dah. Kau kerja dengan dia tak ada guna. Dia tak boleh, dia bahaya. Lagu ni dia bukan jalan lagu ni. Sebab tu tak ada dengan nama Islam ni, ia bukan dengan harta, bukan dengan kuasa. Dia dengan apa? Islam, dengan perintah Allah SWT. Dengan jelas akhirat, dengan bagi tawajuh. Lepas ni kalau jatuh Allah bagi nusrah apa tak? Dia tak rosak. Dia tak rosak. Jiwa manusia lagu tu dah. Tu cara islah manusia dah. Cara buat perubahan memang lagu tu. Tengok Allah Ta'ala, tengok ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu berikan. Tengok Nabi, tengok Allah kata wasbir nafsaka ma. Bersabarlah kamu bersama orang yang doa pada. Ni siapa dia ni? Ayat ni kalau sebab bunuh tadi. Dengan Bila, dengan Ammar, dengan sahabat-sahabat miskin, ashabus suffah. Allah Ta'ala suruh Nabi duduk dengan demon ni, bagi tahu aja demon ni, tarbiyah demon ni. Lepas tu pula wala ta'du aynaka anhum. Jangan kamu tumpukan mata kamu daripada mereka. Daripada kepada turidu zinatul hayat, kepada orang yang mana nak kehidupan dunia. Memang Nabi kalau tengok, Nabi memang fikir akhirat belaka. Fikir nak guna lagu mana orang kaya ni nak guna dia untuk tak agama. Tak. Allah Ta'ala tak bagi Nabi pandai lagu tu. Tak bagi. Tak. Nak dia ni kalau jumpa dia bagaimana supaya dia taat pada Allah tu ya. Kalau dia tak pada dia tak pada Allah, dia akan guna kata dia. Dia akan guna. Kalau Nabi buat gitu dah, orang tu pun rasa dia semua akan bermualat dengan kepentingan belaka. Dia akan guna Nabi, dia akan guna dai. Dai nak guna orang lagu ni dah. Orang ni pun dia ada bijak dia juga. Dia nak guna orang tak lebah je kok. Tak, nampak tak lebah bina orang tak lebah baik dengan dia. Mudah-mudahan dia ni dah jaga semaya gini. Termiak tak lebah. Orang kaya ni tak lebah dia boleh bahagian wakil kita, bahagian baca Yasin, bahagian Quran gini, bahagian doa mayajak gini. Tu. Akan diguna. Lama-lama tak lebah kena beli. Ni tak berubah, tak lebah berubah pula. Tak lebah jadi punah. Dia biasanya gitu ya. Moga penyakit tular ada. Jadi Allah SWT ajar pada Nabi, wala ta'du aynaka turidu zinatal hayat wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Tengok, jangan kamu ikut orang yang mana kami telah buat hati dia tu lupa, teringat pada kami. Tak boleh bina orang lagu ni. Tak. Jumpa dia ajak pada Allah. Jumpa dia ajak pada Allah SWT. Wattaba' hawa. Dan orang yang mana ikut hawa nafsu, wa kan amruhu furuta. Dan urusan mereka ni tak melampau. Allah nak bagi tahu. Jadi bayar ni panduan kita ni. Sebab tu kita tak boleh ikut arah orang-orang lagu ni. Tak. Sebab tu kita nampak walak barak kan dengan orang Islam ya, dengan orang kafir sama telah. Sebab asas ni dia tak ada. Dan wa qulil haqqu min rabbikum, katakanlah al-haqq min rabbikum, kebenarannya hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Selepas cerita belakang mari dalil ni, cerita Quran, hakikat Quran, dunia tempat ujian, kita ashabul kahfi, kudrat Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kudratnya. Tak. Allah cerita belakang ni, kemudian akhir setus lagi Quran semula. Oleh kerana itu bacalah pada umat kamu Quran ni, dan kemudian perintah pada Nabi, pada dai supaya tawajuh, dak bina, dak islah ada orang Islam ni. Kemudian panggil wa qulil haqqu min rabbikum, katakanlah memang al-haqqu min rabbikum, kebenarannya hanya daripada Allah, daripada panduan Allah. Maka faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa nak beriman dia boleh beriman, siapa nak kufur boleh kufur, silakan. Tapi ingat, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Balik akhirat kami telah sediakan orang yang balik dalam keadaan menzalimi diri dia dengan langgar perintah Allah Taala, daripada syirik dan langgar perintah-perintah hukum Allah SWT. Semua Allah Taala. Tak. Masuk neraka yang mana ahata bihim suradiquha, yang mana api neraka tu meliputi dia. Wa in yastaghithu, segala yang mereka minta minum, yughath, akan diberi pertolongan. Bima'in, tapi dengan air ke apa dah? Kal muhli yashwil wujuh, seperti tembaga
Cahaya yang panas. Yashwil wujuh, minum je muka terbakar. Bi'sa syara, seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqa, seburuk-buruk tempat. Ada pun orang yang mana beriman, ada beramal soleh, orang lagu ni kami tidak akan sia-siakan balasan dia. Balasan dia kami tidak akan sia-siakan, bahkan kami akan balas lebih baik lagi. Ulaika lahum, itulah orang yang mana bagi mereka ni kebun syurga, mengalir di banyak sungai-sungai, dipakai pada mereka dalam syurga tu min asar, dengan gelar-gelar daripada emas. Pakai gelar daripada emas. Tak tahu dah punya style dia tak. Mana ahli syurga ni pakai gelar emas. Wa yalbasuna siyaban khudran, dan mereka pakai pakaian daripada gambar dia khudran min sundusin wa istabrak, pakaian yang hijau, yang panggil apa? Silk. Sutera min sundus wa istabrak, sutera nipis, sutera tebal, muttaqiina fiha 'ala al-ara'i, duduk tukar. Tengok Allah agama muttaqiin, dalam keadaan bersandar dalam syurga tu, 'ala al-ara'i, di atas singgasana dia. Ara'i sebenarnya di atas apa dia? Perabot apa dia? Cushion mereka. Arika, araik. Ni'mas thawab wa hasunat murtafaqa, sebaik-baik balasan dan sebaik-baik tempat tinggal. Kemudian cerita dua orang, ya, dua orang lelaki yang Allah nak cerita yang memiliki kebun. Salah seorang kebun sempurna, salah seorang kebun tak jadi mana. Kebun molek, kebun orang kafir, ni kebun orang beriman. Orang kafir senang, orang kaya, orang kafir kaya, orang mukmin miskin. Ni supaya nak Allah Taala nak batalkan kepada kefahaman bahawa dengan dunia ni satu hari kita mulia, tak ada kaitan. Ni surah bagi tahu pada kita. Bapa tak sebut ayat cerita lagu ni nak buat nak silap orang ingatkan kalau ada harta jadi mulia kan. Ada mengingat kereta Mercedes mulia sikit. Tak, memang lagu tu. Tak, masyarakat jauh daripada wahyu ke tak jiwa dia lagu tu. Masa PKP ke tak? Masa PKP tak, kalau lalu dengan Mercedes ke tak, lepas gitu ya. Lalu dengan motor Honda, oh nak tahan, perambat balik ni, tak boleh. Tak, kalau dengan motor Saga kena perambat. Tapi kalau dengan Mercedes, tak kat tangan. Buka cermin tu nak catch. Tak, catch pun takut, dia pun takut. Tak. Lepas gitu ya. Tak, sampai kau lupa lepas. Sampai kau lupa lepas. Tak ada gapo-gapo, tak ada surat gapo-gapo. Jalan gitu ya, kat tangan. Tak. Apa kereta Mercedes? Sebab apa? Ni umat kan lagu ni. Umat ni kebesaran dia. Dia ada kebesaran kereta. Dia ada kebesaran dunia. Orang lagu ni. Orang lagu ni rebah mari ujian. Tak ada gapo. Tak. Mari tak 10,000 meja kat tak ada apa-apa, jual belaka. Tak. Sebab apa kebesaran tu ada. Dia ada kebesaran tu. Dia tak ada. Kita ada sebab zaman sahabat ke tak? Ibnu Umar jumpa pengembala kambing ke tak? Kambing seka tak jual kat aku. Dia kata, "Leh kita jaga ya pakai kambing kita." Tuai dia bukan tahu duk jaga kan. Tak, tuai dia tahu tapi tuai pada tuai dia tahu. Tak. Aina Allah, dia tanya, mana Allah? Mana Allah? Nak bina lagu ni. Nak bina. Dia memang boleh bina. Kita umat Melayu ni boleh bina. Kita ada. Orang Melayu kita ni mudah sebenarnya. Kayaknya babi sangat. Tak. Dia orang Melayu kita ni logik kemah. Dia masuklah, dia tak bukaan. Kita pernah dijajah oleh British, oleh Jepun, oleh beratus tahun, tapi kekal Islam. Filipin sekejap berubah jadi kafir, tak ada langsung. Tak sup. Lagu-lagu mana orang Melayu? Orang Melayu dia ada satu bangsa. Siapa boleh buat tadi? Orang Melayu tu gabung Islam. Mana ada Melayu Islam? Mana dia kita macam Turki juga. Turki ni dia punya tarikh dia ada. Orang Turki ni kan buat Islam. Sebab tu buku lama-lama Turki kan ada cerita kan. Kalau sebut orang Turki tu maksudnya Islam. Maksudnya nak gambar orang Islam tu dengan nama Turki. Mana kita ada di antara orang yang mana ada agama ni masuk dari jadi darah daging dah. Dari darah daging. Tak semaya bel pun. Tak semaya bel pun. Kalau rakyat kafir kan orang akak pedai hari lalu. Mengingat aku kafir ke? Kafir. Tapi tuan-tuan dia tak lama ni hasil daripada orang dulu usaha. Nama-nama cabut juga. Nama-nama tak ada. Tak. Nama tak ada. Sebab tu kita jangan duduk sedap. Tak, kita boleh tengok dah. Andalusia. Tak. Andalusia. Buat Islam. Qurtubi di Cordoba. Qurtubi kan? Tafsir Qurtubi, Iman Qurtubi. Cordoba. Tak ada kah? Tak ada kan? Kita boleh tengok gereja-gereja semua masjid belakang. Jadi gereja belakang ni. Jadi gereja. Ini keadaan dia. Bila kita tinggal, bila umat ni tinggal mah naik muka, Allah Taala boleh tukar orang lain. Allah Taala boleh tukar. Allah tak heran. Dalam Quran berkali-kali Allah SWT ancam bagi peringatan. Ni Allah cerita ni Allah SWT
Tak, supaya kita ambil iktibar. Orang yang silap faham tentang hakikat kehidupan ni, dia pandai dengan dunia, Allah Ta'ala bagi, maka tanda Allah Ta'ala sayang dia. Dia buat ukuran gitu. Kalau ada dunia dia mulia, kalau tak ada dunia dia hina. Jadi bukan lagu ni. Agama bukan Islam mari bagi tahu pada manusia kemuliaan satu orang itu dengan takwa pada Allah. Kemuliaan satu orang itu dengan tolong anak yatim. Ajar daripada surah awal di Mekah tu kan ada. Konsep-konsep ni ditekan. Tak, kemuliaan, kehinaan Allah Ta'ala ni apa dia? Kehinaan di sisi Allah ni. Tak, makan harta saka, tipu adik-beradik dak. Hak ni hina, hak ni dijijik. Kehinaan ni tak hormati anak yatim. Hak ni mana ditanam dengan jiwa-jiwa yang tinggi nilai dia. Jadi mula kayu ukur di antara mulia dan hina ni bukan dengan harta, bukan dengan benda, bahkan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang asas, yang fitrah tu dia ajar. Ini panduan daripada kita. Allah semua kita sambung dan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan min dunya. Radina billahi rabbil alamin. Nabi Muhammad nabi wa rasulullah walhamdulillah.